Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Hari ini bersiaran dan keluar awal pagi. Ada beberapa perkara yang perlu dilakukan dan jadual agak padat hari ini. Pagi-pagi ini keluar join satu gotong royong Pusara Permai Ampang ataupun kawasan perkuburan Islam Taman Bukit Teratai bersama syarikat kontraktor KDEB, Waste Management Selangor. Seterusnya pukul 11.30 macam tu, saya tim Teratai mengiringi YB melihat ronda-ronda kawasan, ronda-ronda kawasan. Turun padang. Okey, YB nak tengok berapa aduan yang telah disampaikan kepada beliau, antaranya padang yang dibanjiri oleh air yang kuning dan karat. Begitu juga ada nak tengok satu pokok yang tumbang katanya. Okey, sebelum nak pergi sarapan ni, tak tahulah, rasanya macam ada satu perkongsian yang saya nak cerita dekat sini. Okey, semalam kita mesyuarat, Jawatankuasa Pelesenan. Kita bincangkan banyak perkara, antara lain selepas mesyuarat satu rakan ahli majlis menunjukkan kepada saya dan juga Datuk YDP MPAJ satu notis saman Jabatan Bangunan. Ini Jabatan Bangunan kalau keluar saman, memang boleh koyak lah poket, boleh koyak poket, saudara-saudari. Isu dia adalah renovasi atau renovation, ubah suai kediaman. Hari ni saya rasa saya nak bagi tajuk lah cerita ni. Saya nak bagi tajuk. Tajuk dia bijak undang-undang. Bijak undang-undang pihak berkuasa tempatan. Boleh tak? Kalau boleh, tolong komen sikit. Kita balik kepada cerita dia, yang mana ada satu orang ini disaman kerana melakukan ubah suai dalaman. Ubah suai dalaman, ya. Satu perniagaan, unit premis, kedai, dia renovasi, dia buat partition di dalam office tu atau kedai tu, tanpa kebenaran, tanpa kelulusan, tanpa permit MPAJ. Kan? Mesti fikir, perlu ke nak permit kedai kita? Oi, kedai aku lah, aku nak buat apa-apa pun aku punya suka lah. Halo, undang-undang kata tak boleh. Undang-undang itu undang-undang dan perlu dipatuhi, dan kita kena tahu dulu. Ada pula komen suka hati, undang-undang pun tak tahu. So hari ni kita belajarlah bijak undang-undang Majlis Perbandaran. Sedikit apa yang saya tahu saya kongsikan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun nak menukar satu keping mosek ke apa, marble ke, whatever lah, atau menukar baru, kena kebenaran majlis. Apatah lagi ini partition. Partition ini lebih rumit lagi kerana cara kiraan, formula kiraan majlis itu akan mengikut dinding-dinding yang kamu bina. Katalah you buat 10 kotak, denda dia 10 kali ganda. Kalau tak ada kebenaran, tak ada permit, MPAJ datang, you akan kena denda 10 kali ganda. 10 kali macam mana? Contoh dia, kotak, satu kotak, satu partition itu dia buat dikira dinding itu, setiap dinding itu. Katalah satu dinding itu dendanya RM100. Okey. Jadi RM100 satu kotak itu kali 10, RM1,000. You buat 3 kotak dalam rumah, 3 partition, 3 dinding, you kalikanlah 3,000 kali 3. 1,000 kali 3, 3,000. Sorry, etik pun tak pandai. Congak-congak aja. Tuan-tuan,
Itu antaranya lah tajuk hari ini yang penting. Pesanan saya, ada jiran-jiran, adik-beradik, kawan-kawan, ya, kenalan yang nak buat apa-apa kerja-kerja renovasi dalaman, datanglah ke MPAJ. Senang sahaja dan murah. Bukan mahal. Permit saya ingat dalam RM100 saja. Ya. Kalau mungkin you nak tukar mosek atau tile satu rumah, kena sewa tong lah, tong sampah. Tong sampah dalam saya ingat 200 macam tu lah, 200-250 macam tu, saya pun tak ingat. Okey, pesan dekat kawan-kawan, jiran-jiran, ya, kalau anda kata nampak ataupun ada dengar tengah-tengah mungkin ngeteh, aku nak tukar tile lah, ataupun aku nak tambah sikit dinding lah dalam rumah. So sebenarnya kena minta permit dan sebenarnya murah dan mudah. Hari ini semua dekat atas talian, dalam talian saja, online saja. Okey, itu dulu daripada saya untuk mungkin kita namakan segmen, segmen tajuk segmen lah kot, style sikit, kan? Segmen bijak undang-undang pihak berkuasa tempatan. Okey, saya nak pergi sarapan. Nanti saya bawa tuan-tuan kita melawat kawasan, gotong royong dan juga mengiringi YB Brian Lai bersama dengan tim teratai. Ya? Jom. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Baru masuk kereta, habis gotong royong. Mereka belum habis tapi saya dah habis. Saya bersedia untuk menyambut YB datang ke teratai. Alhamdulillah semua berjalan lancar, gotong royong. Seperti yang tuan-tuan lihat tadilah, kita bersihkan keseluruhan kawasan perkuburan ni lah. Cuma ada beberapa isu yang saya tengok perlu diberikan perhatian. Yang pertamanya berkaitan dengan nama kawasan perkuburan ini. Okey, beberapa tahun dulu sebelum wujudnya tanah perkuburan ini, saya telah cadangkan kepada MPAJ untuk buat satu kata perubahan, sedikit perubahan berkaitan dengan pengurusan perkuburan yang dulu diuruskan asalnya dan sekian lama oleh masjid-masjid, badan-badan tertentu. Namun beberapa tahun lalu MPAJ telah mengambil sepenuhnya tanggungjawab untuk menguruskan semua tanah perkuburan Islam dalam kawasan pentadbiran MPAJ.
Okey, antara yang saya cadangkan adalah penggunaan nama. Kita boleh tengok satu negara kita pergi, nama dia biasanya tak ada nama. Namanya biasa tak ada nama. Okey, tanah perkuburan Islam kampung sekian, tanah perkuburan Islam sekian, ya. Jadi saya buat sedikit kata tu tajdid, yang mana saya minta ditukar ataupun ditambah baik dari segi penjenamaan, okey. Dan saya cadangkan beberapa nama kepada Mufti Selangor pada ketika itu. Saya tak ingat tahun bila, tapi agak lama juga dah, 3-4 tahun gitulah. Okey, dan alhamdulillah Mufti setuju dengan nama Pusara Permai Ampang. Nama tanah perkuburan Islam Bukit Permai 2 atau Bukit Teratai ini adalah Pusara Permai Ampang. Cuba Google. Okey, Google boleh dapat Pusara Permai Ampang. Itu nama sebenar kawasan ini yang direkodkan dan diwartakan. Okey, isu kedua berkaitan dengan perkuburan ini, nantilah saya ulas dalam kita punya segmen yang baru, iaitu bijak undang-undang pihak berkuasa tempatan atau PBT. Saya ulas nanti. Cuma sedikit saya nak sebut berkaitan dengan penanaman pokok-pokok di atas pusara, di atas kubur. Okey, hari ni saya tengok ada banyak pokok. Yang paling rare tanam pokok kunyit, bro. Tanam pokok kunyit. Dan sihat. Alhamdulillah. Pokok pandan pun ada. Okey, nanti kita akan berjumpa di satu segmen yang lain untuk saya bincangkan dari segi hukum, okey, dari segi undang-undang. Okey, insya-Allah ilmu yang ada saya akan sharekan. Okey, apa lagi macam ada tadi tapi sangkut dah. Lupa pula dah. Itu sajalah daripada saya untuk channel YouTube. Mudah-mudahan konten yang tak seberapa ini bermanfaat. Okey, untuk semua. Sokong saya, like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.